Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Masya Allah, sesuatu itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya pada diri saya dan kita semua yang saya muliakan, seluruh kepimpinan jawatan kuasa yang diberi amanah Allah, pengurusi dan sekiranya ada, dan seluruh jawatan kuasa muslimin yang kelihatan, para mu'allim, muslimah yang tidak kelihatan, yang menyaksikan pertemuan pada pagi ini, yang dekat maupun yang jauh. Mudah-mudahan muqabalah pertemuan pada pagi ini kita sedapat mungkin meraih rahmat, barakah dan redha-Nya. Dalam masa yang sama kita berhajat kepada taufik dan hidayah Allah. Waktu pagi yang damai ini, tempoh PKPP dengan perkeliling SOP-nya very limited. Begitu terhad kepada saya dan kita semua. Saya nak bicara secara santai lah pagi ni, kerana masa yang begitu terhad. Kalau abo kecek secara akademik pun berasa terlepas, kerana masa yang very limited. 20 to 30 minutes more, orang putih sebut lah. Jadi oleh kerana masa yang terhad ini, kita mengambil ibrah maupun ma'izah dan tazkirah yang baik kepada saya terutamanya terpakai, dan kita semua ambil manfaat. Juzuk daripada musyahadah, kita menyaksikan apa yang berlaku di hadapan mata kita. Kita menilai secara ilmu dan kita hadam sehingga kita dapat beramal dengan iman yang benar, dan kita dapat beramal dengan benar. InsyaAllah pada pagi ini kita menyaksikan beberapa peristiwa hal yang mengenai saya dan kita semua. Saya ambil contoh yang ringkas, yang mudah-mudahan pengajaran yang baik kepada saya dan kita semua. Wallahu a'lam, Allah saja yang mengetahui. Dalam tempoh keadaan yang sedia ada ni lah, peristiwa-peristiwa, yakni kejadian-kejadian yang berlaku ini penuh makna, penuh hikmah. Kita ambil contoh apabila perkeliling keluar oleh pihak yang berkaitan. Contoh, dihadkan penyertaan jamaah dalam salatul jamaah, terutamanya solat Jumaat. Maka peristiwa itu dialami oleh saya sendiri. Siapa yang nak hadir dalam solat berjemaah pada hari Yaumul Jumaah, kena register dahulu lebih awal. Kemudian telah diingatkan sekiranya kelewatan, maka tidak dibenarkan masuk. Di sebahagian negeri dihadkan sehingga diberi tempoh, gate akan tutup, pagar masjid akan tutup pukul 1 petang. Maka apa yang berlaku, di antara yang berlaku pada diri saya dan di antara kita mungkin berlaku, in case-nya datang jugalah, tapi pada qadar ataupun tempoh yang kritikal juga, kerana had yang dibenarkan sebelum pukul 1.
elok datang antara pukul 12 hingga pukul 1. Maka yang datang lewat itu kena beratur. Yang datang awal pun kena beratur, yang datang lewat pun apatah lagi kena beratur. Bila datang ke masjid, subhana rabbiyal azim, ini yang saya kata bab musyahadah, menyaksikan. Rupanya benar, sebahagian di antara umat ini akan berlomba-lomba untuk mendapatkan tempat masing-masing yang dihadkan dengan bilangan-bilangan tertentu. Mungkin setengah tempat 150 ke 300 setengah lah contoh. Maka yang kelewatan itu kena beratur pula di luar masjid. Waktu itulah sebenarnya saya sendiri mengambil pengajaran. Pengajaran yang bagaimana apabila kita menyaksikan rupa-rupanya benarlah. Bila kita melihat dengan mata hati akhirat. Kalau di dunia ni pun siapa yang terlewat dia tidak dibenarkan masuk. Yang terlewat tidak dibenarkan masuk. Maka berdirilah orang yang berdiri. Maka saya sendirilah terfikir, Allahu Rabbi, kalau dunia ni macam ni, yang mendahului, maka dia akan mendapat tempatnya. Yang perasan ketidak, rupanya oleh kerana sebab-sebab tertentu, ataupun sebab yang disengajakan ataupun sebab yang tidak disengajakan, maka yang kelewatan itulah sebenarnya ambil ibrah. Perasaan yang ada pada waktu itu, subhanallah, kalau dunia pun nasib begitu, begini, ini kan pula akhirat. Golongan yang beriman mendahului iman kepada Allah, iaitu golongan al-muqarrabun. Golongan yang terjamin dijamin syurga Allah, iaitu ashabul yamin, golongan yang kanan. Disebut dengan jelas dalam surah Al-Waqiah, wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mamdud wa zindin mamdud wa ma'in maskub. Tu, alangkah bahagia golongan yang kanan, dibentangkan satu demi satu kenikmatan dalam syurga Allah. Bagaimana satu demi satu dibentangkan kenikmatan. Wal-iyazubillah, kita minta perlindungan kepada Allah, kita dijauhkan, tidak termasuk dalam golongan yang kiri. Wa ashabul shimali ma ashabul shimal fi samumin wa hamim wa zindin min yahmum la baridin wa la karim. Boleh selak, tengok, lihat, tadabbur ayat dalam surah Al-Waqiah, satu surah yang Rasulullah SAW baca pada malam hari ataupun di waktu subuh. Rasulullah jadi imam, Rasulullah baca. Ada kalanya Rasulullah baca surah Al-Waqiah ini. Saya ingat saya seorang lah. Rupanya pagi semalam sambil minum, nasib yang sama mengenai seseorang tu. Terlewat 10 minit, dihadkan masuk, tidak dibenarkan masuk, walaupun nama ada. Walaupun nama ada dalam senarai tempahan awal tu, booking awal, tapi keliling telah diberi, maknanya dihadkan, maknanya dalam tempoh pukul 1 pintu masjid, gate masjid yang di luar sana akan ditutup. Benar. Nampak? Rupanya dunia ni, subhana rabbiyal azim. Bila sebut dunia, kita kan ada rumah masing-masing. Ini saya nak santai sajalah, kerana masa yang begitu bermakna ini. Dunia ni ibarat kita dalam rumah kita lah. Dunia yang ada,
Dunia yang sementara ni ibarat dalam rumah kita. Lantai itu bumi. Lantai itu bumi. Atap tu langit. Kipas tu bila dia berpusing, angin tu, kipas tu maknanya angin lah tu. Dia memutarkan sehingga menatijahkan angin, udara. Dalam rumah kediaman kita sendiri, maka ada di sana dalam rumah kita ada dapur, ada di ruang tamunya, kemudian ada aksesorinya, ada kehidupan hayat dalam rumah ni. Begitulah kita nak memahami hakikat tentang dunia ni yang sementara. Dalam rumah pun boleh kita menyaksikan secara mata hati akhirat. Nampak? Mata hati akhirat ini, sekiranya Allah izin setengah orang, Allah beri ilham. Allah beri ilham yang baik untuk dia bertafakur, memikirkan rupanya kehidupan dunia ni dia ada kesinambungan akhirat. Bagi yang berilmu, saya sangka baik kepada saya dan di antara kita semua, kebanyakan kita yang hadir solatul jamaah ini, dan boleh kata majoriti yang hadir dalam halaqah ilmu, sama ada waktu maghrib ataupun waktu subuh ataupun di waktu duha, masing-masing ada ilmu dah. Cuma tahap mana kita beramal, tahap mana kita beramal dengan amalan yang sepatutnya saya dan kita semua kena bersungguh mujahadah. Ahsanu amala, amalan yang lebih baik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Untuk mensyarahkan ayat kedua dalam surah Tabarak, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Di antara juzuk untuk mensyarahkan ayat kedua dalam surah Mulk itu yang biasa kita dengar para asatizah, para muallim kita sendiri baca, yang menciptakan kematian dan kehidupan agar menguji sekalian kamu siapakah yang lebih baik amalnya. Dialah maha perkasa, lagi maha, dia juga maha pengampun, lagi maha pengampun. Sifat Allah Ghafur. Taib. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hakikat inilah sebenarnya bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala secara af'alnya mentakdirkan suatu peristiwa yang kita semualah majoriti tak terfikir. Saya sendiri mungkin di antara orang-orang lama ni sendiri pun tak pernah alami seumpama ini, bukan? Tak pernah alami. Sehingga akan dihadkan pergerakan demi pergerakan kita. Tak pernah alami sepanjang umur hidup ni dah. Umur masing-masing ada di antara kita umur 40-an, 50-an, 60-an, hatta umur 90-an. Ada umur orang sekarang ni umur 90-an. Panjang umur dia. Umur sepanjang umur dia pun tidak menyaksikan sebelum ini peristiwa berkaitan dengan suatu isu yang mengenai umat manusia seluruhnya, dan kita terima secara fakta COVID-19 ini telah menjangkiti berapa ramai manusia? Lebih kurang 5 juta, 5 million people, lebih kuranglah 5 juta, dan telah disahkan yang matinya 500,000, setengah juta lebih. Maknanya 500,000 ke atas mati.
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suatu yang kita tidak duga berlaku di dalam keadaan yang zon yang asalnya zon yang selamat, tempoh yang dalam keadaan masing-masing berada di negara masing-masing, sehingga kan secara sahih lebih daripada 200 negara telah dijangkiti coronavirus ini. Sampai tahap subhanallah ada Prime Minister ni Perdana Menteri angkat bendera putih. Angkat bendera putih, surrender. Angkat bendera putih, surrender. Sedangkan dia non-Muslim, tapi ada tasdik kepercayaan, dia bagi kepercayaan tauhid dia kepada Tuhan langit. Dia mengisyaratkan Tuhan ini satu kuasa yang berkuasa di atas suasana sekarang ni. Siapa tu? Perdana Menteri Itali. Dia bercakap secara live dan rakaman pun ada. Apabila logistik perubatan medikal tidak mampu menampung impak daripada serangan COVID-19 itu, subhanallah, akhirnya Perdana Menteri sendiri setelah bertahan, dalam keadaan bertahan, akhirnya angkat bendera putih. Nampak? Begitu juga kuasa besar seumpama USA, Amerika, syarikat United States Amerika pun dalam keadaan lemah. Sampai sekarang ni COVID-19 ini dia merebak dan merebak. Perdana Menteri sendiri bagi kerajaan Brazil yang pada awalnya dia open minded, maknanya open lah, sikap yang terbuka, akhirnya diri dia sendiri pun terkena juga. Nampak? Subhana Rabbil Azim. Coronavirus dia tidak mengenal siapa. Orang awam pun boleh kena, orang yang taraf VVIP pun boleh kena. Sampai peringkat maknanya ke istana pun dia boleh masuk. Janjinya Allah sampai tak? Benar. Kita sendiri menerima fakta, Pemaisuri Tuanku Sultan pun diisyaratkan kena kuarantin satu ketika dahulu. Tu sampai ke istana tu. Subhana Rabbil Azim. Maka khulasahnya 10 minit. Ini khulasah dia panggil. Kesimpulannya subhanallah, dia mengenai satu ayat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Suratul Mulk. Saya bacakan ayat ini di suatu surau malam tadi, maka elok saya flashback di sini bagaimana Allah menyatakan ba'da a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi aamintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul arda fa iza hiya tamur. Adakah kamu telah berasa aman terhadap dia, yakni yang kuasanya di langit, bahawasanya dia akan menterbalikkan bumi sehingga dia dalam keadaan tiba-tiba bergoncang. Pada ayat Suratul Mulk ayat 16. Bagaimana ayat ini menyatakan isyarat, pernahkah di antara kita terfikir ketenangan yang selama ini tiba-tiba berubah kepada ketakutan? Janganlah seseorang itu dilupakan oleh kesenangan yang ada. Allah Subhanahu wa taala berkuasa menukar suasana yang ceria dan menyeronokkan itu kepada suasana yang sebaliknya. Cuma perkaitannya
adalah manusia tak akan dapat mengetahui pencaturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sewajarnya mereka berasa takut kepada apa yang mampu Allah Subhanahu wa taala kenakan kepada mereka. Mereka mampu merancang untuk mengelakkan musibah dengan bantuan peralatan canggih yang direka cipta, tetapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu hukuman ke atas mereka, maka tiada siapa yang dapat menyelamatkan diri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka minat akhir nak menyatakan, kita lihat dengan apa kita nak guna pakai menghadapi keadaan semasa maupun keadaan masa depan, maupun mengambil pengajaran di masa yang telah berlalu. Rupanya semua perkara ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala boleh selesai. Dengan sifat Ar-Rahman. Allah ni sangat sempurna sifat dia. Kesempurnaan sifat Allah, maha bijaksana dengan pencaturan ilmu dan takdirnya, cukup lengkap sifat Allah ni. Dalam masa yang sama dia sifat Ar-Rahman, pemurah. Dalam masa yang sama dia Ar-Rahim, maha pengasih. Tapi dalam masa yang sama juga Al-Muttaqim. Al-Muttaqim ini iaitu dia berhak, dia punya satu kuasa yang maknanya boleh balas balik. Boleh balas balik atas apa yang telah dilakukan. Hatta manusia, hatta pada diri individu, pada diri saya ataupun diri di antara kita, Allah boleh memperlakukan, af'al Allah boleh memperlakukan secara komuniti, secara berjemaah, secara keseluruhan bila Allah menghendaki. Subhanallah, kita sendiri menyaksikan waktu ini. Subhanallah, ini bab dalam musyahadah, menyaksikan betapa agungnya ciptaan Allah. Hatta makhluk yang halus ini, makhluk ni tak nampak. Itu yang disebut makhluk halus. Bakteria, virus, termasuk jugalah maknanya makhluk-makhluk halus yang ciptaan Allah tu. Qarin, syaitan, iblis, laknatullah dan kuncu-kuncunya. Subhana Rabbil Azim, nak menyatakan apa? Tanggungjawab saya dan kita semua dalam kehidupan ini untuk menghadapi serangan ataupun apa yang Allah izinkan berlaku ini secara ilmunya. Di antaranya kita mengenali Allah tu siapa. Dan bila kita kenal Allah tu siapa, maka kita kenallah diri kita siapa. Awaludin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Bila kita kenal Allah tu siapa, diri kita siapa, insya-Allah kita akan berjalan dalam kehidupan hayat yang berbaki ini. Rehlah kehidupan ini hanya tinggal baki. Secara sahih maknanya hanya tinggal baki saja. Jadi malang sungguh sesiapa yang tidak mengambil peluang, prospek ataupun potensi yang sepatutnya kita raih. Malang sungguh. Di depan mata kita di waktu ini, kita mampu berada dalam ketaatan, sabar melakukan ketaatan, hadir salatul jemaah, hadir juga dalam halaqah ilmu. Tapi kalau kurang sabar, mudah nak melatah, tidak mengambil peluang itu, subhanallah, yang ruginya siapa? Ruginya pada diri saya dan di antara kita sendiri. Kita takkan rugi sekiranya kita beramal mendapati dengan petunjuk Allah dan mendapati dengan ittiba' sunnah. Kita tidak akan rugi. Walaupun duduk
seketika ni, ada 20 minit, ada setengah jam kita duduk, kita boleh balik. Kita ni boleh balik. Tapi antum semua sepatutnya, termasuk saya, kita musyahadah, mengambil hikmah. Allah tidak akan izin, sama ada perkara itu hasanah ataupun perkara itu mungkar. Tapi bila perkara itu hasanah, kebaikan, tentu ada hikmah dia. Termasuklah setiap pertemuan adalah hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kena bawa bertenang. Saya seronok dengar kata-kata Ustaz Haryanto dah. Dia ada satu kalimah yang menarik. Dia punya trademark tu, bawa bertenang. Bawa bertenang. Cool down. Orang putih sebut cool down, bawa bertenang. Ya dah, bawa bertenang. Insya-Allah. Dan bila kita bertenang dengan Allah, kita dapat berapa kali tu tingkatan niat, hatta amal tu dia ada grade dia. Dia ada grade dia. Dia takkan maknanya bila satu perkara itu kita nampak, kita lihat dengan mata hati akhirat, insya-Allah kita boleh bertenang. Jadi kita bukan mudah-mudah untuk kita mengabaikan, kerana setiap sesuatu itu Rabbana ma khalaqtaha zabatina subhanaka faqina azaban nar. Ya Rabb, kami tidaklah engkau jadikan perkara ini sia-sia. Maha suci dikau, peliharalah kami daripada azab api neraka. Ni duduk begini dia pun boleh Allah pelihara diri kita daripada azab api neraka ni dah. Duduk sabar dalam ketaatan, mengekang nafsu syahwah, boleh bawa diri masing-masing boleh. Biasanya saya sendiri pun lepas subuh ni mengetih ni. Mengetih. Lepas subuh salam doa apa tu? Sup. Berdesuk. Berdesuk. Boleh mengetih. Tapi iman kita berbicara. Apa salahnya? Kalau ada majlis ta'lim ke, majlis tazkirah ke, apatah lagi kalau kuliah ataupun apa sajalah dibentangkan kepada saya dan kita semua, kita sabar. Walaupun kita dah hadir, walaupun kita dah solat. Nampak? Jangan terperangkap dengan nafsu syahwah. Ini licik. Nafsu ni dia boleh menyerang kepada siapa saja dan bila-bila masa saja, sehingga kan dia boleh memerangkap. Untuk kita buat keputusan yang bijaksana, maka 5 minit yang terakhir ni, subhanallah, bawa bertenang semua. Ke depan ni azamlah. Belum tentu kita akan sampai usia kita pada tahun 1442. La ni 1441 Hijriah. Jadi tempoh yang ada baki hayat ini, cuba draftkan, formatkan agenda kehidupan ini untuk melakukan amalan-amalan ahsanu amalah. Di antara amalan ahsanu amalah tadi, iaitu tadi berkaitan dengan ayat suratul Fussilat tadi. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada seorang yang menyuruh tauhid kepada Allah, menyuruh takarub ilallah, orang lain kepada Allah, kemudian dalam masa sama dia melakukan amal yang soleh, dan dia mempunyai satu akidah, dia mengakui dia sebagai mukmin yang sejati, mukmin yang benar akidahnya, dan dia beramal dengan kebenaran daripada Allah. Subhana rabbiyal azim. Nak menyatakan potensi di depan saya dan kita semua, termasuk peluang yang ada, kita mujahadahlah. Kalau perlu berkorban, berkorbanlah. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikan solat semata-mata mengharapkan redha Allah, dan lakukan pengorbanan. Korban, lakukan, ambil bahagian korban termasuk juga. Nampak? Jadi malu sungguh. Allah beri rezeki setahun. Allah beri rezeki setahun.
makan, minum, pakai, kehidupan, kenderaan dan kediaman. Tiba-tiba satu keluarga tu sekiranya mampulah. Apakah kita mampu? InsyaAllah sebenarnya kita mampu. Lah ni saya tengoklah dalam grup WhatsApp ada komuniti muslimin atau muslimat, subhanallah, mereka merancang untuk tahun hadapan, untuk tahun 1442 dah istihar siapa nak ikut korban grup, maknanya untuk tahun depan. Tahun ni belum laksana lagi. Ni kerana apa ni? Kerana kesedaran, kerana keinsafan. Bila kita simpan dan simpan secara monthly, rupanya boleh RM60, katalah RM60, betul? RM60 sebulan, begitulah. 50 ke RM60, 50 kali 12 berapa? 600. Benar, 5 kali 12 di 55 time 600 lah. 600 naik sikit RM60 kata, kerana riwayat lembu ni sekarang ni naik harga. Tak? Jadi serba naik harga ni, jadi nak sebut apa? Itu kesedaran potensi. Belum laksana lagi ni, tapi dia dah merancang lah. Ini contoh khudwah hasanah yang boleh kita ikut. Kita yang hampir kepada Aidul Adha ini, Aidul Adha, maka saya dan kita semua kena ambillah bahagian masing-masing. Kalau mampu 12 orang, sama ada suami dan isteri mampu, sebelah satu bahagian campak kat sini. Lepas tu terkenal pula negara wilayah yang susah, Afrika kata dah. Di wilayah-wilayah memang mereka ni lapar. Kita sendiri pun menyaksikan. Di kamp pelarian pun lapar juga. Kita di zon yang tenang ini, aircon lagi, kipas pun berpusing. Subhanallah. Yalah. Jadi zon yang nama pun desa mewah. Ada satu desa saya pergi minggu lepas ke beberapa minggu lepas lah, desa bakti. Maknanya tu desa bakti. Ni desa mewah. Lebih kurang lah tu. Subhanallah. Tu boleh mengimarahkan kebaktian. Yang ni maknanya mewah. Mewah apa? Maknanya mudah-mudahan insya-Allah orang sini pemurah. Mewah dengan kemurahan, dia melakukan amal kebajikan dan sebagainya. Jadi maka akhir kata pada pagi ini, subhanallah, mudah-mudahan saya dan kita semua Allah bagi ilham yang baik dalam tempoh yang PKPP ni. Sebenarnya ada makna juga tu pemulihan tu. Pada diri saya pun kena pulihkan. Baki hayat kehidupan ni kita kena, seumpama Ramadan adalah suatu tempoh, satu keadaan untuk maknanya bertenang dengan Allah, buang sifat-sifat mazmumah. Baru tarbiyah Ramadan kita lalui, Ramadan ihya Ramadan kita telah lalui bersama. Harap-harap dah Allah kuatkan hati ni. Jangan ambil kira sangat, maknanya kita berkira-kira untuk buat amal ni. Jangan kita terperangkap dalam satu waham. Macam kita berfikir, macam kita naluri kita, sebenarnya kadang-kadang korin tu celok. Dia potong double line sehingga merenjatkan. Sehingga bila dia potong, dia celok, memerangkap kita. Sepatutnya kita boleh melakukan ketaatan dalam masa yang sama. Ketaatan itu boleh bertingkat-tingkat. Seumpama duduk di masjid, niat beriktikaf, mendengar nasihat agama, kemudian dalam masa yang sama maknanya iltizam, untuk melakukan apa-apa yang telah disampaikan. Kemudian dalam masa yang sama maknanya kita kuatkan jemaah ini. Jemaah ini dia kena kuatkan dengan petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan mahabbah, kasih sayang. Tu saya kata dengan apa pun, dengan rahmat Allah. Jama'atu rahmah.
Jamaah ini mendatang mengundang rahmat Allah. Mudah-mudahan kita memupuk kekuatan ini dengan kasih sayang, mahabbah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan minta Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kemudian bagaimana sifat qauliyah Nabi SAW? Rasulullah baca, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Yang sentiasa hidup, al-qayyum, berdiri dengan sendiri, ya hayyu ya qayyum, terus menerus menguruskan makhluk. Bi rahmatika astaghis, daku memohon pertolongan dengan rahmahmu. Minta pertolongan Allah dengan rahmah Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Allah beri kekuatan kita untuk beristiqamah. Tugas kita sebagai khalifah ini untuk kita lakukan yang sebaiknya dalam baki hayat kehidupan kita. Jadi saya ucap tahniah kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan kita boleh sampaikan sharing, sama ada kita boleh sampaikan secara lisan dan kita boleh kongsilah. Sengaja saya rakam bicara ini supaya yang tak hadir dapat mendengar dengan baik juga. Kerana dalam khutbah wadat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan kepada yang ada ini, maka sampaikan kepada orang yang tidak hadir. Yang hadir ni sampai kepada orang yang tidak hadir. Dengan cara apa? Secara kontemporarinya, maknanya kita mampu secara lisan. Kalau orang Tino kan tanya kita balik nanti, habis mana habis balik lewat ni? Mana habis balik lewat ni? Sekarang klik selalu. Tiba-tiba hari ni tak klik. Demo boleh hoyak ke orang Tino demo. Habis maknanya duduk sebentar, maknanya boleh dah. Royak ke dia lah. Jangan tak boleh royak. So pun tak boleh royak, berat nanang demo. Nah, buat klik buah-buah ni sebenarnya Allah kalau nampak lah yang ada depan kita dalam halaqah kita ni bukan roti canai. Bukan roti canai je, bukan nasi lemak aja. Lebih pada tu sebenarnya. Bila kita dengan iman kita beramal, subhanallah, kalau nampak ni halaqah ilmu ni sebagai mana-mana halaqah ilmu yang Allah barakah dan Allah rahmati, Allah redha, dia merupakan taman-taman syurga Allah. Ada buah-buah yang ranum, yang segar dan sebagainya. Cuma kita tak nampak. Kita nampak dengan ilmu iman, ainul yakin, ilmu yakin. Ilmi kita, insya-Allah Allah bagi kefahaman. Allah mafaqina fid din, insya-Allah. Jadi cukuplah untuk sesi pada kali ini. Sampaikan salam, sebarkan salam, bawa bertenang. Mudah-mudahan kita mendapat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan saya baca sedikit zikir ini, boleh ikutlah secara sir masing-masing. Mudah-mudahan dapat diamal, kerana zikir seumpama yang dibaca ini adalah warid daripada qauliyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah, la ilaha illallah, huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah, la ilaha illallah, huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah, la ilaha illallah, huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala pujian baginya.
adada khalqihi sebanyak bilangan makhluk yang diciptakannya, wa ridha nafsihi sebanyak bilangan yang Allah redha hambanya, wa zinata arsyihi seberat timbangan arasy, wa midada kalimati sebanyak dakwat pena kalam Allah. Kul katakanlah, raditu billahi rabba wa bin islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ghfirli, wahai Allah ampunilah aku. Allahumma arhamni, wahai Allah rahmatilah aku. Allahumma rizqni, wahai Allah rezekikan aku. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ghfir lana, wahai Allah rahmatilah kami. Niat jamak sekali, seisi keluarga, pasangan, anak, menantu, cucu, ahli keluarga, adik-beradik dan sebagainya. Allahumma ighfir lana, Allahumma arhamna, Allahumma rzuqna. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana, Allahumma arhamna, Allahumma rzuqna ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Siru ala barakatillah. Istaudi'ukumullah wallahu a'lam.